Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan ini Berita Pagi. Kerajaan akan mengambil langkah-langkah susulan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara sebagai menjunjung titah pandangan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan menyebut kerajaan mengambil maklum titah pandangan Sri Paduka seperti mana yang terkandung dalam kenyataan Istana Negara. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri dalam sesi-sesi menghadap ke atas Yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyembah maklum dan menasihati Sri Paduka mengenai perjalanan pengurusan pandemik COVID-19 dan penguatkuasaan ordinan darurat. Selain itu, ia turut melibatkan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, pakej-pakej rangsangan ekonomi dan bantuan kewangan kepada rakyat, pelaksanaan sidang parlimen, pelan pemulihan negara dan perkara-perkara lain berkaitan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin dan kerajaan perlu bertindak tegas mempercepat proses vaksinasi agar matlamat imuniti kelompok 80% dicapai seawal mungkin. Dalam kenyataan Istana Negara itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Sri Paduka menzahirkan pandangan berkenaan setelah memperhalusi semua pandangan pemimpin parti politik, jawatan kuasa khas bebas darurat 2021 dan sembah taklimat pakar dari agensi-agensi kerajaan. Menjadi tanggungjawab kerajaan mengambil langkah-langkah susulan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara berhubung titah pandangan Yang di-Pertuan Agong. Penyandang kerusi Institut Raja-Raja Melayu UiTM, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, langkah susulan itu menggambarkan kesediaan kerajaan bagi merealisasikan titah-titah berkenaan. Maka ada beberapa perkara yang perlu diambil berat oleh kerajaan dengan melalui kajian-kajian ataupun berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. Jadi ini menunjukkan kesediaan kerajaan sebenarnya untuk meneliti apakah yang perlu kerajaan lakukan dengan mengambil perhatian terhadap titah-titah yang telah dikeluarkan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Menyentuh mengenai persidangan Dewan Rakyat, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata ia boleh diadakan selepas peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat dipenuhi dan mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Mengikut Peraturan 11, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, antaranya menyatakan ketua atau timbalan ketua majlis hendaklah menetapkan sekurang-kurangnya 28 hari sebelum permulaan tiap-tiap penggal tarikh-tarikh majlis akan bermesyuarat dalam penggal itu. Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu berpandangan satu perbincangan secara muafakat perlu berlaku antara Sri Paduka dan Perdana Menteri sebagai ketua majlis dalam menetapkan tarikh persidangan parlimen berkenaan. Isu kenaikan harga minyak masak dalam botol 5 kg sejak kebelakangan ini mencetuskan rasa bimbang pengguna termasuk peniaga makanan. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Satara Kumar berkata, pengguna boleh mendapatkan minyak masak bersubsidi dalam paket plastik sebagai alternatif. Minyak masak bersubsidi oleh kerajaan Malaysia. Ini ramai tak tahu ni sebenarnya kerajaan beri subsidi dan harga tak naik. Bezanya adalah yang tu dalam botol, yang ni dalam plastik. Maksudnya bila mereka beli yang ni, dia boleh balik rumah dan masukkan dalam botol yang mereka ada. Tapi mereka jimat. So itu yang kita cadangkan, kita perlu jadi pembeli yang bijak, pandai memilih dan mendapatkan harga yang berpatutan. Dan untuk minyak masak ni, kerajaan sentiasa peka dan kerajaan akan pastikan kita akan adakan stok. Beliau berkata demikian selepas meninjau pematuhan SOP di sebuah pasaraya di Ibu Negara. Mengulas lanjut, katanya peruncit mengehadkan jualan minyak masak dalam paket 1 kg dengan seorang pelanggan tidak boleh membeli melebihi 3 paket pada satu-satu masa berikutan permintaan tinggi.
Katanya, minyak masak bersubsidi dijual dengan harga RM2.50 sekilogram berbanding minyak masak dalam botol yang harganya tidak dikawal kerajaan dan dijual dengan pelbagai harga dan berat. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan masih memerlukan kira-kira 4,000 sukarelawan sokongan vaksin Myvac bagi membantu mempercepatkan proses pemberian vaksin di 300 pusat pemberian vaksinasi PPV. Sehubungan itu, tambahan bajet hampir RM100 juta diperlukan bagi menampung kos operasi merangkumi semua sukarelawan yang terlibat dalam program vaksin ini. Jelas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, setakat ini sejumlah 4,000 sukarelawan Myvac sudah mula digerakkan ke semua PPV dan jumlah itu masih tidak mencukupi. Secara purata setiap hari yang PPV Mega seperti MyTech, kita perlukan 120 sukarelawan. 60 pagi, 60 petang. Jadi itu yang membuatkan jumlah agak banyak sebenarnya sebab tempat tu besar. Dan kita sasarkan contohnya, kalau PPV Mega ni dia boleh buat 5,000 sehari, memang kita pun lebih ramai sukarelawan bertugas. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik, buat hari ke-11 berturut-turut, jumlah kes sembuh COVID-19 mengatasi kes baharu dengan 7,530 kes sembuh direkodkan semalam berbanding 5,738 kes baharu. 60 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 4,202. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Baik, siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi di saluran Berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di Berita RTM. Kerja tak boleh, ekonomi jatuh, jalan ke mana pun tak boleh. Bila kena kat diri sendiri, baru saya tahu betapa teruknya keadaan ni, betapa teruknya penyakit COVID ni. Selang 2 hari, anak positif 3 orang. Tak boleh terima lah. Memang saya buat rayuan dengan doktor. Memang saya kena marahkan balik lah. Cubaan menyeludup rokok untuk mengelak cukai bernilai lebih RM2 juta berjaya dipatahkan pasukan Polis Marin PPM Pulau Pinang. Rampasan dibuat dalam serbuan kontraban di sebuah gudang tidak bernombor dekat Jalan Cangkat, Nibung Tebal. Pemangku Komander PPM Wilayah 1 Pulau Pinang, Superintendent Syopri Saad berkata, serbuan terbabit berjaya merampas 280 kotak rokok seluduk pelbagai jenama. Bagaimanapun, tiada tangkapan dibuat. Semua rampasan dibawa ke Pengkalan Polis Marin Batu Uban untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. 6 warga Nigeria termasuk seorang wanita direman 2 hari bagi membantu siasatan kes jenayah komersil membabitkan love scam dan parcel scam. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Rahim Daud berkata, kesemua suspek berusia antara 27 hingga 43 tahun. Jelasnya, kesemua suspek ditahan oleh pasukan polis Bukit Aman dalam serbuan di Kuala Lumpur dan Selangor pada 10 Jun lalu. Selain di Kelantan, mereka turut disyaki terlibat kes-kes penipuan di seluruh negara yang melibatkan kerugian dianggarkan bernilai RM2.7 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu.
Mengambil suntikan vaksin merupakan salah satu ikhtiar apabila berdepan dengan penularan COVID-19 yang telah melanda negara sejak tahun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, orang ramai tidak boleh mengambil mudah dan harus sentiasa mendengar nasihat diberi kerana COVID-19 itu benar. Sebagaimana yang disebut sebagai COVID itu benar dan mati itu pun benar, dan penyakit COVID yang membawa kematian itu juga benar, maka sewajarnya lah kita yang masih hidup memerlukan ikhtiar supaya kita dapat memperkuatkan tubuh badan kita daripada dihinggapi penyakit seperti COVID-19 ini atau wabak seperti ini, insya-Allah. Justru saya nasihatkan diri saya kepada keluarga, kepada semua, kepada rakyat, kepada kita semua. Ambillah vaksin, ambillah suntikan yang telah diberikan oleh kerajaan. Ambillah untuk menjaga diri kita. Kita lindung kita juga lindung kepada khalayak masyarakat yang lain, insya-Allah. Terdahulu, beliau melawat 5 beradik yang menjadi yatim piatu selepas ibu bapa mereka meninggal dunia akibat COVID-19 baru-baru ini. Jelas Datuk Dr. Zulkifli, pihaknya dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan akan terus memantau keluarga berkenaan, khususnya 2 orang anak yang masih bersekolah. 31 Mei lalu, bapa mereka Rozi Taha, 55 tahun, meninggal dunia selepas menerima rawatan di Hospital Tampin, manakala isterinya Nazita Idris, 45 tahun pula, meninggal dunia 6 hari kemudian ketika menerima rawatan di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Baik, menjadi antara pusat pemberian vaksin PPV terbesar di Malaysia, Pusat Konvensyen dan Pameran Antarabangsa MINDS MIECC menyasarkan sehingga 10,000 kadar suntikan sehari dalam usaha menyegerakan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pengurus PPV Mega MIECC, Dr. Muhammad Naufal Rizwan, pada peringkat permulaan pusat itu mengehadkan kepada 5,000 penerima suntikan sehari. Pusat ini dah memang disediakan untuk menerima 10,000. Jadi bagi saya tidak ada masalah untuk meningkatkan kapasiti, tetapi memang telah ada rancangannya. Kemungkinan 2 atau 3 minggu lagi kita tengok macam mana, kemungkinan besar akan ditingkatkan sehingga 10,000 kapasiti. Jelas Dr. Naufal, pelbagai kemudahan telah disediakan bagi memberi keselesaan kepada penerima, terutama golongan warga emas serta orang kurang upaya OKU. Sangat-sangat selesa, sangat-sangat bagus. All the volunteers sangat bagus dengan kerja dia, teratur, very systematic. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesa banyak lah. Senang lah. Tapi tak tahulah nanti yang second dose ni sebab ini hari Khamis kan. Kalau hari Sabtu Minggu saya tak tahulah, mungkin backload. Di Perlis, Hospital Tuanku Fauziah Kanga menerima sumbangan peralatan perubatan bernilai lebih RM11,000. Sumbangan berkenaan hasil inisiatif 3 orang pengamal perubatan dari Hospital Pulau Pinang dan Klinik Perubatan di Perlis. Menurut Pengarah Hospital Tuanku Fauziah, Dr. Osman Warijo, peralatan tersebut bagi mengendali kes pesakit COVID-19 di Dewan Bedah dan unit rawatan rapi hospital berkenaan. Sumbangan begini dari semasa ke semasa memang kita sangat-sangat menghargai dan mengharapkan, kerana ia secara langsung akan memberikan kita keupayaan dan juga persediaan yang lebih mantap jika keadaan-keadaan yang tidak dijangka berlaku pada masa akan datang. Contohnya seperti peningkatan bilangan kes-kes sakit COVID-19 yang memerlukan rawatan rapi, ataupun dalam kes sumbangan Datuk Muta ini yang perlu menjalani pembedahan.
Kerajaan akan menubuhkan Poverty Circle bagi membincang dan merangka strategi menangani kemiskinan khususnya dalam situasi COVID-19 ketika ini. Sidang meja bulat itu akan dianggotai wakil-wakil kerajaan, swasta, pertubuhan masyarakat sivil dan tokoh akademik. Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri akan menjadi urus setia kepada Poverty Circle. Poverty remains a tough nut to crack. It's been there for a long time, and I'm on the ground a lot as a member of parliament, of course. I know how tough things are, especially during this COVID period. And today we are going to discuss two very important subjects. One is, of course, the macro overall position of poverty, and secondly, how we can mobilize or how we can implement the whole of society approach, getting the private sector and NGOs much more involved. Datuk Seri Mustafa berucap pada webinar Matlamat Pembangunan Mampan SDG bertemakan menghapus kemiskinan. Secara keseluruhan katanya Malaysia telah mencapai kemajuan dalam menangani kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimanapun COVID-19 menjejaskan pendapatan rakyat dan menyebabkan lebih banyak isi rumah terdedah kepada kemiskinan. Perkembangan luar negara. Seorang anggota polis rejim Israel berdepan pertuduhan membunuh lelaki OKU warga Palestin di Baitul Maqdis tahun lalu. Mangsa Iyad Al-Halaq, 32 tahun, dikejar polis dan ditembak mati ketika dalam perjalanan ke sekolah berkeperluan khas sebagai sukarelawan. Kementerian Keadilan dalam satu kenyataan menyebut mangsa diserang dengan alasan kononnya membawa senjata. Anggota tersebut yang tidak didedahkan nama berdepan hukuman penjara sehingga 12 tahun jika didapati bersalah. Pendakwaan menyatakan ketika kejadian ia tidak memegang apa-apa senjata dan tidak melakukan apa-apa untuk mengukuhkan justifikasi suspek. Malah defendant ditembak pada bahagian atas tubuh yang membawa kepada kematiannya. Ibu mangsa Rana yang cukup sedih berkata tiada apa yang akan membawa keadilan kerana anaknya sudah tidak bernyawa. Adakan pilihan raya umum atau kerajaan interim menggalas tugas? Itu situasi di Sweden ketika ini sekiranya undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Stefan Löfven lulus minggu depan seperti dijangka. Bagaimanapun, Löfven berkata beliau belum lagi bersedia untuk memutuskan kedua-dua pilihan berkenaan. Att kasta in Sverige i en politisk kris i detta svåra läge för landet, det är inte ansvarsfullt. Då har jag två alternativ. Det ena är att utlysa extraval och det andra det är att begära om entledigande. Demokrat sayap kanan mendesak undi tidak percaya itu yang dijadual pada 21 Jun selepas parti kiri menarik sokongan terhadap Löfven susulan rancangannya untuk membatalkan kawalan sewa bagi pangsa puri yang baru dibina. Parti pembangkang lain pula bersetuju undian menyingkirkan Löfven di mana gabungan minoritinya bergantung kepada sokongan daripada parti kiri dan juga dua lagi parti kecil lain. Jepun akan memperkenalkan pasport vaksin pada akhir Julai ini sebagai usaha merancakkan kembali sektor ekonomi. Pasport tersebut akan mempunyai maklumat individu dan tarikh diberi suntikan vaksin COVID-19. Ketua Setiausaha Kabinet Katsunobu Kato memberitahu langkah itu diharap dapat meningkatkan aktiviti perniagaan dan pelancongan. Jepun terlebih dahulu mengeluarkan pasport vaksin dalam bentuk biasa sebelum berusaha untuk menyediakan versi digital. Dengan pasport digital itu, para pelawat perlu mengimbas kod QR sebelum menaiki pesawat atau memasuki Jepun. Sebelum ini, New York menjadi negeri pertama di Amerika Syarikat yang mengeluarkan aplikasi pengesahan vaksin COVID-19 atau dikenali sebagai pasport digital vaksin. Kesatuan Eropah juga merancang untuk mengeluarkan PAS EU sebagai pasport vaksin bagi memudahkan perjalanan dan penerbangan merentasi sempadan.
Kalau perusahaan macam mana? Kan kerajaan tak pernah kan? Ikut je cakap ayah. Tahulah ayah nak buat macam mana nanti. Perkembangan sukan kita mulakan dengan saingan Euro 2020. Kesemua pasukan bersaing mencari momentum kemenangan yang rata-ratanya berdepan aksi kedua di peringkat kumpulan. Dan berikut rangkuman keputusan perlawanan bagi kumpulan B dan C saingan Euro 2020 yang berakhir awal pagi tadi. Skuad Oranje berjaya mengekalkan momentum kemenangan selepas menundukkan Austria 2-0 di Stadium Johan Cruyff Arena. Terdahulu Denmark dimalukan Belgium 1-2 di laman sendiri. Manakala satu perlawanan kumpulan C berlangsung semalam, Ukraine bertemu Macedonia Utara di Bucharest, Romania yang menyaksikan Ukraine berjaya meraih kemenangan pertama. Atlet 110 meter lari berpagar negara Rezam Shahwan Sofian akan turun dengan misi memperbaiki catatan peribadi terbaiknya pada Kejohanan Olahraga Kosanov Memorial di Almaty, Kazakhstan yang akan membuka tirainya esok. Menurut atlet berusia 33 tahun itu, dia meletakkan sasaran tersebut selepas berehat hampir 2 tahun tanpa kejohanan antarabangsa susulan penularan COVID-19. Jelas Rezam Shah, pembabitannya di kejohanan peringkat antarabangsa ini juga mampu meningkatkan tahap keyakinan sebelum beraksi di Sukan C 2021 di Hanoi November depan. Saya cuba akan lari di bawah 14, ke depan 14 flat, 13.9. Itu saya punya target dalam ini competition. Kalau ini saya bukan target untuk menang, tapi saya cuba cari level confident dan good timing. So apabila saya dapat itu dan saya tahu di mana level saya, dan saya akan perbaiki dari segi training untuk persiapan untuk Sukan C di Vietnam lah. Catatan peribadi terbaik pemenang 2 pingat emas pada Sukan C 2017 Kuala Lumpur dan 2007 di Korat, Thailand itu ialah 13.67 saat. Namun catatan terkini yang dilakukannya pula ialah 14.50 saat di Kejohanan Olahraga Grand Prix Terbuka Malaysia pada awal April lalu. Rasa saya macam sekarang ni gemuruh dari segi level confidence tu macam bolehkah selari, tidak bolehkah selari, itu yang saya rasa sekarang. Walaupun saya experience, tapi yalah kalau sudah 2 tahun tidak compete, semua orang akan merasa benda yang sama. Penyertaan di Kazakhstan ini membuka peluang kepada atlet negara memburu tiket ke Sukan Olimpik 2020 Tokyo dan Sukan C 2021 Hanoi selepas saingan terbuka Malaysia yang dijadual berlangsung 11 hingga 13 Jun lalu terpaksa ditunda susulan peningkatan kes COVID-19. Kegagalan menangani dengan baik isu penangguhan Sukan Para ASEAN APG 2021 pada Disember ini boleh menyebabkan perkembangan pembangunan sukan para di rantau ini terbantut. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megati Syariman Zahrudin berkata, pihaknya menyedari kebimbangan terhadap pandemik COVID-19 menjadi satu-satunya halangan untuk Tamasya Dwi tahunan itu diteruskan. Menurut Megati Syariman, situasi ini pastinya akan memberi kesan terhadap moral atlet para negara kerana berdepan satu lagi kemungkinan pembatalan tamasya ini selepas Sukan Para ASEAN 2019 Filipina turut dibatalkan. Jelasnya isu penangguhan ini harus ditangani dengan baik di antara semua pemegang taruh. Secara peribadi, Megati Syariman turut menegaskan penangguhan tamasya berkenaan adalah satu keputusan yang tidak tepat kerana ia dibuat dengan alasan kelewatan persiapan oleh negara tuan rumah Vietnam. Megati Syariman berkata demi kemajuan pembangunan sukan para, MPM meminta agar Persekutuan Sukan Para ASEAN APSF memandang serius dan menyediakan langkah awal dalam usaha memastikan pengurusan risiko yang lebih proaktif untuk apa-apa jua situasi.
Vietnam sebelum ini bercadang untuk menangguhkan Sukan C dan APG selama setahun pada mesyuarat Persekutuan Sukan C diadakan secara maya minggu lepas. Namun cadangan itu mendapat bantahan 8 daripada 11 negara peserta termasuk Malaysia. Berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.